Quran menyebut tentang bahagia. Quran kata apa? Kami jadikan ada orang yang dadanya sempit, nampak rasa tenang, nampak rasa bahagia, tapi dadanya sempit. Rumah nampak luas, tapi dadanya sempit. Quran sebut tak bahagia. Sebab tu kena faham betul-betul. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah mahu kebaikan baginya, Allah baginya dadanya lapang dengan Islam, dengan agama. Dada lapang, rumahnya sederhana. Nabi tak pernah kempen sekali pun tuan-tuan, suruh ikut architecture rumah aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati, yang saya kasihi, juga pengerusi surau Al-Muhajirin, Tuan Imam, dan juga tetamu-tetamu kehormat, di kehormat, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar orang Putrajaya? Alhamdulillah. Lega saya sampai sini. Rumah dekat Bangi. Tapi hari ini banyak pokok tumbang. Jadi pusing jauh sikit. Tak lalu melalui jalan diplomatik tu. Sungai Merak takut jam, pusing sampai ke Terah Jerenang belakang tu. Jadi sampai juga nasib baik. Semoga Allah merahmati kita. Hujan turun tanpa henti. Idza asabbal ma asabba. Dia turun mencurah-curah. Dia hujan ni dia ada ketikanya dia jadi rahmat, ada ketikanya dia bukan rahmat. Ada? Tuan-tuan kalau tengah banjir, hujan turun, tuan-tuan kata rahmat ke musibah? Tengah banjir, hujan turun, tuan-tuan kata rahmat ke musibah? Rahmat juga. Oh, biar makin tinggilah. Sebab itu dalam Quran antara benda 200 ayat cerita tentang air. Subhanallah. Dia cerita tentang al-hayah, sebab sumber air ni satu benda yang penting dalam dunia. Al-bi'ru telaga, ainun mata air, al-ma' ma'an minas sama' air daripada langit, al-bahru lautan, an-nahru sungai. Cerita tentang matar, wa amtarna alaihim matara. Sebut tentang al-ghaith, benda yang boleh memberikan istighathah, memberikan manfaat, kebaikan bagi kamu. Subhanallah, seronok kita bila tengok cerita tentang air. Tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan tengok Quran sangat banyak cerita tentang air dan memberitahu bahawa air itu satu sumber yang sangat penting untuk kita. Tapi cuma dalam Quran apabila dalam istilah-istilah tertentu dia tak gunakan kalimah yang sama, dia guna kalimah yang berbeza. Ketika hujan yang turun kepada Nabi Lut, kepada Nabi Nuh alaihissalam, ingat tak? Digunakan wa amtarna alaihi matara. Digunakan matar. Kalau orang mengaji bahasa Arab, matar tu hujan lah. Tapi bila air hujan yang lain yang memberikan manfaat digunakan ghaith. Ada beza. Ma'am minas sama, air daripada langit. Tapi bila ada hujan yang ada unsur-unsur, ada unsur-unsur musibah, digunakan wa amtarna alaihi matara. Ini secantik Quran. Sebab itu bila kita tengok peristiwa Nabi Nuh alaihissalam, air hujan itu air hujan yang tidak disukai. Dia keluar daripada tanah, dia turun daripada langit untuk mengazab. Jadi kita harapkan Allah turunkan hujan penuh kerahmatan. Sebab itulah Nabi ajar kita baca doa sunnah bila hujan turun. Doanya Allahumma barik lana, Allahumma sayyiban nafi'an. Ada orang ikut juga tu. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, timpakanlah sayyiba itu jadi musibah, sayyiba timpa, nafi'an sesuatu yang memberikan manfaat untuk kita insya-Allah. Baik, hari ini saya pun tuan kita bagi kat saya tajuk, tuan-tuan tahu tak tajuk apa ini? Tuan-tuan tahu tak tajuk apa ini?
Oh, tuan-tuan tak tahu dia tajuk kuliah khas saja. Oh, kuliah khas tu nampak macam perutusan khas tu. PKP nak dibatalkan buat besok. No? Nah, tajuk yang dibagi simple, dia kata ustaz, general lah ustaz. Kita cerita tentang indahnya kehidupan dengan keimanan dan ketakwaan. Hari ini kita nak cerita tentang indahnya kehidupan. Al-hayah. Kita nak cerita tentang kebahagiaan. Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita ini dalam beberapa waktu. Allah hidupkan kita 2 kali, Allah matikan kita 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah hidupkan kita ini tuan-tuan, Allah hidupkan kita ada waktu mati, ada waktu hidup. Ketika Allah bagi kita hidup, Allah bagi tahu pula kamu hidup dalam tempoh waktu yang sangat pendek. Allah bagi tahu kepada kita tempoh waktu yang sangat pendek. Mereka merasakan hidup mereka lama. Arnab dia rasa lama lah. Kan baru-baru ni apa viral kan. Ustaz Badli Shah sebut Arnab 8 tahun apa? Umur dia 8 tahun. Kurang-kurang 150 tahun. Kan? Kurang-kurang 150 tahun. Apa lagi lembu apa tuan? Sini orang Putrajaya ada belah lembu. Tok Nan marah belah lembu kat sana. Jangka hayat makhluk semua beza-beza. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Itu umur manusia. Semua lebih kurang 60-70 tahun Allah bagi hidup. Kemudian kita ada peringkat hidup. Namanya bermula dengan alam yang kita tak tahu apa-apa nama. Nama pun tak ada lagi. Nama manusia ni. Kita pernah hidup satu zaman, nak sebut manusia pun tidak. Kalau dalam Quran, manusia boleh disebut insan. Manusia boleh disebut al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Manusia boleh disebut ya bani Adam. Wahai anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Nak sebut manusia. Sebab itu kita kalau baca Al-Quran ada beza ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman, apabila Al-Quran tukar pula wahai bani Adam, ada beza. Quran kata walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya bani Adam dimuliakan. Menunjukkan kalau kita dengan kawan kita dalam satu pejabat, non muslim meninggal dunia, tubuh badannya mulia. Kita tak boleh buat lebih kurang. Kita kena hormat, ikutlah ritual agama dia, nak bagi kat keluarga dia bagi. Tapi ada kemuliaan tubuh badan orang. Non muslim tak boleh kita nak tikam bunuh orang, tak boleh. Kita urus jenazah, tak boleh urus jenazah kasar-kasar, betul tak? Sebab mulianya tubuh badan manusia. Bani Adam, bashar. Qul innama ana bashar. Ini istilah-istilah dalam Quran sebut manusia. Tapi kita pernah hidup zaman-zaman tak ada lagi istilah manusia. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surah Insan. Tidakkah kamu ini pernah hidup melalui zaman-zaman yang nama manusia itu pun madhkura, tak pernah disebut. Tak tahu kamu ni nak brand apa, nak sebut apa dia tak tahu. Sampai satu zaman kamu mula diberikan roh. Betul? Duduk dalam rahim ibu, duduk dengan tempoh waktu tertentu, 40 hari nutfah, anak benih. Sebahagian ayat guna mimma immahin, air yang hina. Dia kata kat kita lah, air yang hina. Sebahagian ayat sebut min tin, daripada tanah. Dia nak sebut kita ni manusia ni, tuan-tuan kena kenai kita. Sebab itu bila kita kenai kita, baru kita faham Quran ni sangat cantik. Dia explain tentang kehidupan. Hari ni nak cerita bahagia. Kita nak cerita bahagia. Saya cerita dulu tentang kehidupan. Sebab bila kita kata bahagia, ada ayat Quran sebut ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya bahagia itu dengan mengingati Allah. Ala bi dzikrillah. Siapa yang zikir pada Allah, Allah bagi ketenangan dalam hati dia. Dalam Quran disebut walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami sengaja memudahkan Al-Quran. Ulang 4 kali dalam surah Al-Qalam. Sengaja ulang. Sesungguhnya kami mudahkan Quran bagi kamu untuk zikir. Kenapa? Apa perkataan zikir itu menjadikan bahagia? Ini Quran cerita. Quran ulang 4 kali. Orang biasa boleh hafal Quran, betul tak? Orang kaya boleh hafal Quran, betul? Laki boleh hafal, betul? Orang perempuan ada haid boleh hafal tak Quran? Ada tak hafizah Quran orang perempuan? Ada. Walaupun ada kekangan-kekangan tertentu.
Orang sempurna boleh hafal Quran. Orang buta mata boleh hafal Quran. Betul? Allah sebut. Kemudian Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami namakan Quran, kami kekalkan Quran, kami yang jaga Quran. Az-zikir. Kamu baca Quran, kamu dapat bahagia. Hari ini kita nak cerita bahagia, tapi kita tidak melalui jalan-jalan bahagia. Kita salah sangka dengan kebahagiaan. Kita rasa duit boleh bahagia, tiba-tiba kita tak bahagia. Kita rasa rumah yang besar boleh bahagia, tiba-tiba kita tidak bahagia. Kita rasa anak-anak boleh bahagia. Berapa ramai orang anak-anak yang menjadikan hatinya begitu terkilat. Bahagia perlu melalui jalan-jalan yang telah disebut dalam Quran. Sebab itu bila kita baca Quran, tuan-tuan, kita kata Quran bagi bahagia. Ada sebahagian orang bila sebut Quran, dia nampak macam takut. Kata Quran ini kitab hukum. No. Quran adalah al-hayah, adalah kehidupan. Ayat tentang perang sikit disebut dalam Quran. Maqasid Quran bukan kehidupan sengsara. Tujuan Quran bukan kehidupan derita. Tujuan Quran kehidupan bahagia. Apabila dipuji orang Quraisy, liila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dipuji orang Quraisy, kedudukan yang strategik. Ni cantik cerita ni. Dia duduk kat sini, musim sejuk boleh pergi negara Syam, musim panas boleh pergi negara Yaman. Dia boleh pergi merata, kedudukan strategik, ekonomi bagus. Akhirnya Quran kata, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Negara boleh menjadi aman damai apabila rakyatnya hilang daripada kelaparan. Kempen besar negara adalah menjadikan negara itu orang boleh kenyang. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan aman daripada ketakutan. Kita kalau takut tak boleh keluar. Macam tak? PKP B. Dulu apa yang tak boleh keluar tu? PKP ni orang kena tahan roadblock selalu ni orang ni. Tak tahan kan? Kita nak keluar mana tak boleh. Quran sebut keamanan menjadikan masyarakat boleh bergerak ke mana-mana. Masyarakat boleh bergerak ke mana-mana mendatangkan keamanan. Jadi kita tengok satu-satu, tuan-tuan. Tadi saya sebut tentang hayah, kita melalui zaman-zaman kehidupan. Quran banyak kaitkan kehidupan di dunia, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Kami yang ciptakan kehidupan yang sempit, kami ciptakan kehidupan bahagia. Istilah dalam Quran, perkataan sa'adah. Ada orang nama sa'adah, ada. Sa'ad ada Sa'ad. Ada orang Sa'ad dalam surau ni. Orang Sa'ad pun tak mengaku dah nama Sa'ad. Takut kena tanya soalan. Sa'adah, Sa'adiyah, kebahagiaan. Faraha, kegembiraan. Farhan. Lagi apa? Falah, muflihun. Lagi apa dia? Raghada, haitsu syi'tuma raghada. Raghada seronok. Sakinah. Sakinah, apa sakinah? Maskan, rumah, sakin, tempat, mendatangkan ketenangan. Sakinah. Mawaddah, apa mawaddah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Nama kumpulan nasyid, betul tak? Sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah apa? Mawaddah juga bahagia. Ada kita sebut satu-satu, tuan-tuan. Supaya kita faham. Bila kita baca Quran, kalau kita ikut an and on ban bin bun, kita akan jumpa an and on ban bin bun saja. Tapi kalau kita baca Quran, kita cari bahagia, kita akan dapat. Ulama menyebut, seumpama kamu masuk ke dalam lautan, makin jauh, makin dalam lautan, makin banyak ikan kamu dapat. Makin dalam kita mengkaji Quran, makin bahagia kita, makin banyak benda kita jumpa. Sebab itu tuan-tuan, cari Quran, cari bahagia dalam Quran. Ada banyak cerita tentang Quran, tentang kebahagiaan. Tuan-tuan tak faham pun tuan-tuan bahagia baca Quran. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan tak faham pun tuan-tuan boleh menangis. Kita tak faham maksud pun tak tahu macam mana tiba-tiba menangis. Betul tak Jah? Betul tak Cik? Tak tahu kenapa tiba-tiba menangis. Tak tahu. Mukjizat. Mukjizat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang baca Quran boleh tingkat iman. Orang tak baca Quran tapi orang dengar orang baca pun boleh tingkat iman. Hebat Quran. Sebab itu kita nak cari bahagia dengan maksud yang benar. Supaya kita faham, ada tempoh waktu yang sekejap bahagia, ada tempoh waktu yang lama bahagia. Kan?
Macam mak lah nasihat ke anak. Mak nasihat ke anak, "Mat, ambil UPSR betul-betul. Nanti berjaya nanti senang. Boleh kerja Putrajaya." Kerja gomen. Orang Kedah kerja gomen. Seronok. Belajar rajin-rajin. Anak tak faham. Budak-budak tak faham. Anak kita faham tak? Tak faham. Dia ikut dia lah. Anda kalau belajar rajin-rajin, anda akan berjaya. Tak semua orang faham. Budak kecil tak faham. Dia hanya buat sahaja. Dia ikut sahaja. Tapi kita paksa dia. Kita explain kepada dia. Agama nak bagi kita faham, agama nak bagi kita bahagia, dia explain melalui Quran. Ada ketikanya kita tak faham Quran, dia explain melalui kehidupan. Dia bagi mak kita meninggal, contohnya sedih, rupa-rupanya ada episod kebahagiaan makin dekat dengan Allah. Dia bagi kita dengan adanya perkahwinan. Dulu kita tak macam orang. Cikgu-cikgu selalu cakap lah, "Ustaz, tengok anak murid saya, dia ni bukan orang, ni beruang Ustaz." Cikgu-cikgu kadang-kadang macam-macam. "Tolonglah Ustaz, kahwin-kahwin lah jadi orang." Ada orang tak perangai macam orang, accident, Allah paksa kehidupan dia. Dia dapat ketenangan lepas dengan kemalangan. Makin dekat dia dengan Allah. Sebab tu hari ini tuan-tuan, perikat kebahagiaan kehidupan manusia, ada alam roh. Allah bagi kepada kita dalam tempoh 9 bulan 10 hari kita duduk dalam perut mak. Nutfah, alaqah, mudghah, anak benih, kemudian darah yang melekat di rahim alaqah, kemudian disebut mudghah, daging yang seumpama dikunyah, kemudian fanfukhu fihi ruh, masuk roh 4 bulan. Betul tak orang perempuan? Ada hukum berbeza gugurkan kandungan anak bawah 4 bulan dengan selepas 4 bulan. Ada hukum berbeza dalam mazhab Syafi'i bagi anak yang gugur bawah 4 bulan untuk kita buat akikah ataupun tidak. Betul? Menamakan anak ataupun tidak. Ada disunnahkan buat akikah kalau anak dah lebih daripada 4 bulan. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Disunnahkan pula menamakan anak walaupun anak itu tak dilahirkan, gugur dah 6-7 lebih 7 bulan mengandung, tiba-tiba meninggal dunia, sunat letak nama anak contohnya. Jadi tuan-tuan, ada hukum berbeza sebab dimasukkan roh. Bila dimasukkan roh tuan-tuan, maka waktu itu kita dah jadi orang, cuma belum jadi mukallaf, belum baligh lagi. Lepas kita lahir, Quran sebut setelah kamu dilahirkan, kami jadikan wa nuqirru fil arhamina ma nasha ila ajalin musamma. Kami tentukan tempoh waktu kamu. Tuan tak tahu berapa tahun nak hidup. Haji tak tahu berapa tahun. Rezeki kita tak sama. Rezeki kita tak sama. Betul tak tuan-tuan? Rezeki saya dan tuan-tuan tak sama. Belum tentu kita guru anak murid meninggal kemudian. Belum tentu. Kita pernah tengok anak murid meninggal lebih awal daripada kita. Belum tentu mak meninggal dulu baru anak. Belum tentu. Betul? Belum tentu. Ila ajalin musamma Allah thumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kamu jadi kanak-kanak. Ini proses kehidupan. Seronok ya waktu kanak-kanak. Betul ya? Jumpa playground nak main. Apa benda nak seronok? Semua nak seronok. Betul? Kita pun tak faham. Padahal dulu kita pun sama. Kita pun tak faham. Awak jumpa mainan nak seronok. Ada tak? Ada tak? Sampai satu zaman, lepas zaman seronok, kira nak cari duit dia. Ada? Marah ke anak pula. Hampa ni kira abah hampa cop duit dia. Abah cari duit penat-penat. Dia tengok abah pun dia pun stres. Abah ni cari duit tak ada masa nak seronok langsung ke? Balik lambat. Balik lambat, balik tidak pun duk buka handphone, duk buat kerja lagi. Cari duit. Kerja gomen. Jual online pula. Tu dia macam-macam. Dia tengok cari rezeki. Bila dah sampai satu zaman dia mula rasa rezeki itu mungkin satu benda yang tidak ada pentingnya daripada kesihatan. Mungkin. Betul tak? Mak saya pesan, Ashraf, jaga kesihatan. Orang tua-tua, guru-guru kita yang senior, jaga kesihatan. Kita kata tak apa, okey lah. Malam-malam balik kena mamak dulu. Sementara PKP buka sampai pukul 2. Kan? Kena dulu. Macam-macam. Jaga kesihatan. Sakit, ni'matani maghbunun. Dua nikmat yang orang selalu lupa. Satunya namanya al-sihah wal faragh. Nikmat sihat. Bila dah sakit baru rasa nikmat sihat. Betul tak? Haji tahulah, tuan-tuan duduk kat surau. Saya ni pusing surau Putrajaya ni, saya tak ingat banyak surau dah. Muhajirin, Ansar. Apa lagi surau apa lagi dah?
Macam-macam nama. Sampai tak ingat tadi saya sesat tadi. Pusing. Tak tahu dia punya wave tu pusing kat mana. Dah sampai depan ni tak nampak surau. Tak tahulah, ajaib lah. Semua pakai ilmu ghaib apa surau ni kan. Tapi bila kita sampai, kita tengok mana-mana surau. Bila habis ceramah, dulu makan. Bila makan tak ada sembang benda lain. Darah atas berapa, bawah berapa. Betul. Mak ayah kita macam tu lah. Waktu tu duit ringgit tak penting, makan rasa sedap pun tidak, sebab duit banyak boleh beli makanan yang sedap-sedap. Sedapnya makanan Allah yang bagi. Betul? Betul. Kita pernah beli hotel 5 star hotel. 5 star hotel, komforter lain, bantai pun lain daripada 4 star. Lain tuan kan? Masuk lobi pun bau lain. Tidur atas katil. Wah, sedap ni. Nampak gaya subuh tak jaga apa. Tidur kono kiri kanan 3-4 pagi tak boleh bangun. Tak boleh bangun pula dah. Tak boleh tidur. Subhanallah. Balik. Tengok Bangladesh tidur relax lah dekat atas lantai. Duit banyak, boleh bayar hotel mahal-mahal. Enaknya tidur, nyenyaknya tidur. Allah yang bagi. Ini tuan-tuan. Habis satu zaman lepas sihat, nama dia kasih sayang. Sihat pun tak guna, anak tak balik tengok ayah. Betul? Tak guna. Saya sihat, sakit pun tak ada. Tapi anak tak main tengok saya. Bahagia. Ada orang tua buat family day, buat kenduri. Tak makan tuan-tuan. Nak makan apa? Kecil manis, darah tinggi, gout, semua macam-macam. Ya? Tapi dapat tengok muka anak cucu, memberikan kekenyangan. Sampai satu masa, kasih sayang pun tak kisah dah. Amalan. Dia kata, ayah kata kat kita, hang nak balik, hang tak mau balik, sudah. Ayah boleh pergi masjid, ayah boleh pergi surau, mak hampa boleh pergi kuliah muslimat. Hampa nak balik, hampa mai balik tengok kami kat kampung. Time tu time amalan. Tuan-tuan, semua kita akan rasa benda ni. Saya dan tuan-tuan akan rasa benda ni. Sebab itu disebut, kita jadikan litablughu asyuddakum. Kami jadikan kamu ini sampai satu peringkat badan kamu steady. Tuduh kanak-kanak, mai steady. Tengah duduk steady, kamu buat apa? Bila semayang nak sujud sakit, waktu sihat kamu buat apa? Kita akan beringat Allah. Ada orang nak sujud tuan-tuan, tak boleh, nangis. Nak sujud tak boleh, nangis. Dulu muda sihat tak semayang. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Sebahagian kami matikan awal, kata Allah. Allah sebut. Kami kata 60-70 tahun, sebahagian kami matikan cepat, sebahagian kami matikan lambat. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Kami panjangkan umur kamu. Allah sebut, kami akan tukar penghujungnya macam kamu waktu muda dulu. Badan kita, tulang kita tak kuat waktu baby. Otak kita pun merapu waktu baby, tak matang lagi. Kita akan patah balik tuan-tuan. Tulang kita tak kuat, anak picit dah sakit. Betul? Tulang dah tak larat, nak berdiri pun tak larat. Quran sebut. Dan kami akan pasti ini kehidupan. Tetapi kehidupan kita tuan-tuan atas dunia ini 60-70 tahun. Lebih kurang macam tu ya. Lepas tu, sama ada kita memilih untuk bahagia di dunia, kerana Allah yang ciptakan keluh gelisah, Allah juga yang ciptakan bahagia. Khuliqa halu'a, khuliqa jazua. Kami yang ciptakan keluh gelisah. Kami. Sengaja kami ciptakan. Anda boleh memilih nak bahagia di dunia, bahagia di hari akhirat. Mana satu? Ada orang rasa tak payahlah nak bahagia di dunia, tapi nak bahagia di hari akhirat. Sedangkan kalau kita baca ayat Quran, wali Allah, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak ada rasa sedih. Tadi kita kata kita ni tak apalah, dunia tak bahagia tak apa, yang penting akhirat bahagia. Ayat Quran kata wali Allah, awliya Allah, tak takut dan tak sedih. Seolah-olah sedih itu satu benda yang tak bagus. Seolah-olah Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Lemah tak mau, ajaz, lemah tak mau, kasal, malas tak mau, hazan, sedih pun tak mau. Seolah-olah Nabi pun tak suka.
Padahal Nabi pernah menyebut, Quran sebut falyadhaku qalila walyabku kathira. Orang yang ketawanya sedikit, menangisnya banyak. Orang yang ketawa sedikit di dunia, menangis banyak, orang ahli syurga. Tadi kata jangan sedih, ni menangis banyak. Akhirnya ulama bincang-bincang mengatakan air mata, ada air mata kegembiraan. Jangan ingat semua air mata kesedihan. Subhanallah. Bahagia ni tuan-tuan macam-macam. Orang yang gelak, seronok, tapi tak tahu sebab, orang panggil orang gila. Betul? Lompat gelak, ha, seronok. Orang tanya seronok sebab apa? Tak tahu. Orang gila. Biarlah kita jadi orang yang memahami maksud bahagia. Kita seronok ada sebab. Kita seronok biar seronok yang betul, jangan seronok yang tak betul. Sebab tu tuan-tuan, jangan tertipu. Kita hidup, kita dah sebut dah satu-satu. Saya nak sebut tuan-tuan, bila tuan-tuan buka Quran, mesej, banyak mesej berkenaan dengan kebahagiaan. Dia cerita satu-satu kepada kita. Ada benda yang tak disukai tetapi kamu terpaksa harungi. Contoh peperangan. Kita tak suka crime, kita tak suka jenayah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kamu berperang, padahal kamu tidak suka kepadanya. Ini kepada orang-orang Ansar, orang Madinah, orang juga orang Muhajirin. Ini surah Muhajirin. Pergi ke Madinah, duduk aman damai. Tak mau dah perang-perang, kita pun tak mau. Tapi ada ketika dia datang, kamu kena pertahankan. Tak suka, menggambarkan kita bukan suka nak perang, lebih suka dengan kebahagiaan. Quran menyebut tentang bahagia. Quran kata apa? Kami jadikan ada orang yang dadanya sempit, nampak rasa tenang, nampak rasa bahagia, tapi dadanya sempit. Rumah nampak luas, tapi dadanya sempit. Quran sebut tak bahagia. Sebab tu kena faham betul-betul. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah mahu kebaikan baginya, Allah baginya dadanya lapang dengan Islam, dengan agama. Dada lapang, rumahnya sederhana. Nabi tak pernah kempen sekali pun tuan-tuan, suruh ikut architecture rumah aku. Nabi tak pernah kempen. Nabi tak pernah kempen suruh ikut architecture rumah Nabi. Kalau ikut architecture rumah Nabi, habis Putrajaya ni tuan-tuan. Betul tak? Habis dah, tak cukup lah kita. Rumah saya pun tak boleh lah, tak ikut sunnah rumah kita. Nabi tak suruh ikut architecture. Rumah Zubair Al-Awwam besar, rumah Sa'ad bin Abi Waqqas besar, tapi hati mereka tetap besar dengan agama. Ada cerita dia. Rumah besar tak ada masalah, tak kata haram, harus agama benarkan. Nak bina istana silakan, sesuai dengan istana dalam kawasan istana. Rumah besar dalam kawasan rumah besar, itu bab fiqah. Kalau kita dalam kampung orang miskin, kita buat rumah besar, kena jaga-jaga, tak digalakkan. Digalakkan nak buat rumah besar dekat perumahan orang-orang yang besar, supaya tidak mengecilkan. Dipanggil mukhayalah, sesuatu yang menghayalkan orang miskin merasakan diri mereka itu direndahkan. Itu kena tengok kesesuaian. Tuan-tuan nak buat rumah besar duduk taman perumahan, tuan-tuan pergilah yang mana sesuai. Jadi bila kita tengok agama ni bagi kita sebut, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Quran sebut ada orang yang mana dia sempit dadanya seumpama dia naik gunung yang tinggi. Ini ayat sains. Tempat lagi tinggi 1400 tahun yang lalu sebut, naik lagi tinggi dada lagi sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, nak bernafas tak boleh. Ustaz Izzah duk naik bukit. Makin tinggi naik kapal terbang makin sempit. Quran nak bagi tahu, rumah yang paling tenang dalam dunia adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun rumahnya sempit, tapi dadanya dihidupkan dengan cahaya yang betul, maka dia rasa tenang. Sebab itu tuan-tuan, Nabi tak suruh ikut architecture rumah Nabi, tapi Nabi suruh ikut bagaimana aku menghidupkan cahaya agama dalam rumah aku. Akhirnya rumah itu menjadi rumah yang penuh dengan ketenangan. Sebab tu kita tengok tengok jam dah, kira berapa dah habis? Saya takut terlajak kan. Awal lagi. Kita syak kira berapa? 8.20. Surah-surah lah ni kira 8.20 kena syak. Baik, saya sebut tuan-tuan. Tuan-tuan buka daripada bab kelahiran. Agama bagi kepada kita tentang unsur-unsur bahagia. Dia nak jaga manusia semua dapat bahagia. Dia buat peraturan-peraturan tertentu. Dia bagi mesej-mesej tertentu. Dia sebut tentang award, tentang ganjaran syurga.
Dia sebut tentang wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kami yang bagi ganjaran untuk kamu. Supaya orang yang mana mungkin tuan-tuan, mungkin dia tak bersalah tapi dihukum bersalah. Orang yang bersalah dihukum tak bersalah, sebagai contoh. Orang yang kerja tak naik pangkat, kerja cemerlang tapi tak naik pangkat. Orang yang kerja kaki bodek cepat naik, contoh. Orang yang buat kerja betul-betul, dia hati dia akan tenang. Al-Quran bagi tahu. Sebab kami yang bagi ganjaran, betul. Kita buat kerja tuan-tuan, buat habis baik dah, tapi tak naik pangkat tu. Macam tu. Hak kawan tu cepat naik. Kita stres ah. Quran kata wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kami yang bagi ganjaran. Mata bos kamu bukan seperti mata Tuhan. Betul? Dia bukan maha melihat. Tidak. Ada ketikanya dia nilai dengan nilaian yang tidak betul. Akhirnya manusia tenang. Orang curi duit kita. Kan? Kita pun tak puas hati dengan dia. Cari-cari lawan dia, menang kat dia lah sekali. Menang kat dia. Kita pun tak puas hati. Orang beriman akan tenang. Tenang dengan apa? Tenang, dia rasa tak apa. Mahkamah Allah itu ada. Jadi tuan-tuan bahagia, Quran buat macam-macam. Antaranya dia buat peraturan yang sukar untuk kita bandingkan. Satu peraturan yang paling banyak disebut dalam Quran. Cerita ataupun kisah peraturan yang sangat banyak disebut dalam Quran. Sangat detail disebut dalam Quran. Salah satunya bahagia dengan ahli keluarga. Bab anak dia sebut. Bab dalam perut dia sebut. Lepas lahir dia sebut. Nak kahwin dia sebut. Sampai mati dia sebut. Nak kahwin dengan siapa supaya kamu bahagia. Wa min ayati, ni Tok Qadi akan baca ayat khutbah nikah. Ingat. Tuan ingat khutbah nikah dulu. Tuan ingat ni waktu Tok Qadi baca lah. Ayat ni wajib Tok Qadi baca, ingat lagi. Tak ingat dah no? Kahwin belum? Kahwin dah, nampak macam confused kahwin tak kahwin lagi ni. Kahwin dah tuan. Dia apa? Dah lama tak kahwin, betul tak? Dah lama tak kahwin. Bila kita dengar khutbah nikah tuan-tuan dengar. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mana-mana khutbah nikah baca ayat ni. Kami jadikan kamu pasang-pasang. Wa laysa dzakaru kal untha. Tidak sama lelaki dan perempuan. Perangai kita tak sama, cenderung kita pun tak sama. Tak sama. Kalau orang baca buku ni taklah kata akademik sangat, tapi bolehlah seronok juga. John Gray kan, Man from Mars, Woman from Venus. Perangai lelaki macam mana, perempuan macam mana. Baru kita kenal, oh perempuan macam ni. Orang lelaki ni kadang-kadang dia takut anjing contohnya. Syekh takut anjing tak? Oh takut anjing. Oh nampak muka macam pahlawan tu no. Takut anjing contohnya. Tapi tuan-tuan, bila ada anak, ada isteri, anjing kalau datang, kita duduk depan. Kita akan jadi hero, betul tak? Orang jahat masuk rumah kita, kita jadi suami, entah macam mana kita jadi hero, padahal kita tak kuat. Betul. Orang perempuan pula entah macam mana dia mencari perlindungan. Contohnya, ada kecenderungan, tak semestinya ada juga orang perempuan duduk depan, lelaki duduk belakang. Nah, ini perangai manusia. Mata kita, cara buat kerja, kan? Orang perempuan cara buat kerja lain, matanya lain. Contoh. John Gray kata, mata dia ada mata apa? Mata yang tumpu khusus. Kalau lelaki fokus. Dia nak ambil handphone dekat rak, dia jalan, dia pergi ambil handphone. Terus. Dia tak tengok apa dah. Tak tengok dah. Tapi orang perempuan kalau nak ambil handphone, dia jalan, dia angkat mainan anak. Lapik meja tak betul, dia betul lagi. Dia pergi tutup, tekan switch bagi kuat tak kuat channel TV, baru dia ambil handphone. Orang lelaki. Sebab tu orang perempuan dengan orang lelaki shopping kat alam anda lain. Orang lelaki nak beli, ada. Orang perempuan dia pusing semua tu. Keluar-keluar main kat kereta, tak ada apa-apa, tak dapat apa. Contoh. Dia ada kecenderungan beza-beza. Allah jadikan kasih sayang yang berbeza. Kasih sayang kepada wanita, kepada anak-anak berbeza. Kita tengok anak sekolah. Orang tunjuk cerita. John Gray kata, kalau kadar perlihat bagaimana ibu ayah menghantar anak ke sekolah, ayah akan melihat kepada silibus pelajarannya. Ibu orang perempuan apabila hantar anak ke asrama akan melihat asramanya. Dia tengok katil macam mana, bilik macam mana,
Sebab ini ada sifat-sifat kecenderungan. Quran kata kami jadikan lelaki dan perempuan untuk membahagiakan kamu. Apa guna kalau nikah tidak ada kebahagiaan? Turunnya ayat tentang talak. Na'udzubillah. Turunnya ayat tentang talak. At-talaq marratan. Berapa kali boleh talak? Talak tak boleh buat main. Contoh. Kalau kamu wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kamu takut berpisah, belum pisah lagi, belum talak, takut berpisah, Quran ajar kita cari hakam, pergi jumpa orang bagi nasihat, pergi kaunseling. Hakam, cari suluh, Quran ajar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan baik. Quran ajar kita. Orang lelaki sampai tak tahu macam mana tanggungjawab siapa nak keluar kerja ni, lelaki ke perempuan. Quran menyebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki dilebihkan di atas perempuan atas sifat kepimpinan. Kepimpinan apa? Wa bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab dia keluar mencari nafkah. Ulama menyebut kenapa tak guna istilah az-zakari wa untha. Zakari lelaki, untha perempuan. Tapi kenapa diguna istilah ar-rijal dan juga an-nisa? Ada beza. Nak menggambarkan, boleh jadi, tuan-tuan, boleh jadi suami minta maaf, suami penagih daerah sebagai contoh, cari nafkah pun tidak, mencederakan isteri, tinggal anak bini, mak yang tolong cari rezeki, mak yang macam-macam mencari keperluan rumah, ibu boleh menjadi ketua keluarga dalam rumah. Quran hebat. Boleh? Boleh? Boleh. Berapa minit nak habis? Selalu boleh tak? Kita buka lah sikit. Tuan-tuan boleh ke? Tuan-tuan nampak macam risau-risau ni.
Sebab itulah kita sebut tadi, tentang baca Quran, tentang mendalami mesej-mesej kebahagiaan itu sangat banyak. Saya sebut tentang keluarga saja pun dah banyak. Tentang duduk dalam satu kampung pun banyak. Tentang buka surah Hujurat, etika sosial yang sangat baik. Cerita tentang sangka buruk, cerita tentang mencari-cari tajassus, mencari-cari buruk orang. Ayat Quran berkenaan dengan menyemak berita, ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat Quran yang sebut satu-satu kepada kita. Hari ni kita ada WhatsApp group, tuan-tuan. Betul. Kita nak bahagia, sebab tu ada orang left group, sebab dia tak nampak bahagia dalam group tu. Saya kadang nak marah ke orang pun tak boleh juga. Kadang-kadang lah hati tisu punya dia ni. Setengah kita kata lah hati yang kena sikit pun lari dah. Tapi ada sebahagian orang memang, tuan-tuan, mungkin dekat luar tak bahagia. Dia sedang buka untuk mencari bahagia dengan kawan-kawan, tiba-tiba tak bahagia. Kita kat pejabat, tuan-tuan, ada dua grup. Satu grup ada bos, satu grup tak ada bos. Kan? Macam-macam. Subhanallah. Apa yang kita ada? Bahasa kita. Quran ajar, la taj'alu du'a'ir rasul ba'dukum kadu'a ba'dukum ba'dah. Ada orang ada title, ada kedudukan. Nabi Muhammad, jangan panggil macam member-member kamu. Kita mungkin ada orang tua, bahasa kita yang dalam kejiranan muda dengan orang tua, mungkin kena jaga. Jagalah sikit. Tak puas hati tak ada masalah. Negara demokrasi, boleh berbeza pandangan, tak ada masalah. Ada orang yang ada title, contohnya doktor. Orang tu titlenya Datuk, panggillah dengan gelaran dia. Kalau Nabi Muhammad, la tusayyiduni, jangan panggil aku Sayyid. Itu sifat tawaduk Nabi. Kita panggil lah dia. Dia ada gelaran, panggil. Tak ada masalah. IR, silakan. Masih video. Sebab dia ada manusia. Agama ajar nak bagi negara jadi aman, nak bagi bahagia manusia. Dia ajak kepada kita dari sudut wang ringgit. Tuan-tuan faham buat wang ringgit. Kalau kamu tak boleh settle, agama ajar kamu tentang isu-isu menjaga kewangan, bab hutang, ayat paling panjang dalam dunia. Ayat Quran 6,236 ayat tentang kontrak. Tentang kontrak. Sampai disebut faman kana alladhi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl. Kalau kamu orang-orang yang tak mampu, kamu orang safih, orang bodoh. Bodoh ni kita anggap macam saya ni tak apa nak cerdik bab perundangan. Cari orang yang tahu tentang kontrak. Quran ajar, tak boleh kamu buat kontrak dengan orang yang tak tahu. Ada unsur penipuan kepada orang itu. Agama sangat cantik, subhanallah. Bila kamu nak hutang, agama tahu. Hutang abang dengan adik, hutang bapa dengan anak. Falyaktub, tulis. Tuan-tuan nampak itu ceramah merata ni kan? Dengan ayah pun saya hutang. Saya pun hutang ayah saya. Dia dapat duit EPF ke apa hutang kan? Hutang, tulis. Buat surat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak naklah panggil lawyer. Boleh. Sebab agama suruh kalau kamu tak nak bergaduh, kamu ada hibah. Kalau kamu tak nak bergaduh, kamu ada wasiat. Hari ni saya sebut duit umat Islam kita dekat Malaysia 70 bilion dibekukan. 70 bilion. Surau ni berapa juta harga? Ada dalam berapa juta? Ada 3-4 juta, ada. Kita katalah 1 juta. Kalau 70 bilion bermaksud 70,000 surau boleh dibina. Tapi disebabkan kita tidak pandai menguruskan kewangan, maka mufti naik turun, majlis agama naik turun isu wakaf. Sebab kita tak pandai mengurus. Kaya orang kita 70 bilion, duit tertangguh, terhutang. Padahal ramai orang miskin, tapi duit tak boleh keluar, dibekukan. Faraid, agama datangkan ayat faraid.
bagi orang yang betul-betul tidak tahu menguruskan kewangan. Kita yang mengaji duduk Putrajaya, uruslah dengan sistem yang agama bagi peluang untuk kamu waktu hidup. Wasiat, ada hibah, guna. Kita kata tak apalah, aku mati nanti pandai-pandailah anak beranak bahagi. Kita mati belum tentu, tuan-tuan. Betul? Di kampung saya cakap, pakcik siapa jaga pakcik? Anak saya tak balik, Ustaz. Anak saudara jaga. Okey, Ustaz. Ada pakcik siapa jaga? Jiran saya anggap macam anak angkat. Pakcik buat ada hibah kat anak angkat pakcik. Apa dia tu, Ustaz? Nanti mati pandai-pandai lah lepas bagi. Pakcik, anak pakcik tak balik waktu hidup. Pakcik mati nanti anak pakcik balik lah. Anak angkat dapat tak? Anak angkat satu habuk pun tak dapat. Kita yang cerdik ni, kita balik kita ajak adik orang kampung kita. Contoh, agama dia bagi Quran ni sebab tak nak bergaduh. Dia bagi kita nak rasa tenang, damai. Sampai macam tu agama. Lepas tu kita buka Quran, kaji balik sistem zakat. Untuk apa sistem zakat? Likaila yakuna dulatan bainal aghniya. Supaya tidak hanya duit itu melingkar di kalangan orang kaya semata-mata. Ada hak orang miskin. Curi duit orang kaya dengan curi duit orang miskin, mana lebih teruk dosa dia? Curi sama lah. Polis tangkap dua-dua lah. Tangkap dua-dua lah. Tapi dosa mana lebih besar? Orang kaya kita curi duit dia, dengan orang miskin kita curi duit dia, mana lebih besar dosa? Dua-dua berdosa, tapi curi duit orang miskin lebih berdosa. Sebab itu dalam agama sebut wa atal mala ala hubbi wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ada hadis berkenaan kamu melakukan hubungan zina dengan jiran dekat dengan jiran jauh. Ada beza. Alhamdulillah. Jiran dekat hak kamu untuk tutup pandangan. Orang nampak aurat dia, kamu tutup. Tapi kamu yang mengintai. Dia kena jaga keselamatan dia, harta dia. Jiran yang kena jaga. Tiba-tiba jiran dia masuk. Harapkan pegar makan padi. Subhanallah. Tak sama saya sebut. Hadis sebut orang yang berzina dengan jiran dekat dengan jiran jauh lebih besar dengan jiran dekat. Curi di orang kaya, curi di orang miskin, curi di orang miskin lebih besar dosa. Salah satu curi di orang miskin yang kita tak perasan contohnya adalah tak bayar zakat. Contoh, agama tak mau benda macam ni. Tak bayar zakat ataupun bayar zakat tapi kira tak cukup. Ramai. Contohnya. Jadi bila kita tengok benda ni, subhanallah, kata Syekh Ali Jarjawi, apa tujuan zakat? Zakat tujuan untuk mengelakkan jenayah. Dia bukan kerana orang zakat nanti orang menerima akhirnya menjadi pembayar. Tak, dia kata untuk mengelakkan jenayah. Syekh Ali Jarjawi sebut. Bila perut lapar, perangai manusia beza. Bila ekonomi merudum, tengok jenayah macam mana. Subhanallah. Sebab itu kita kena, tuan-tuan tengok di saya selalu sebut di Keramat mak tafiz dibakar. Betul? Pelajar, ada pelajar sebahagiannya pelajar tu tuan-tuan boleh bayang, pelajar tu tak sekolah. Kita pun tanyalah KPM, kenapa ni pelajar tak sekolah ni? Dia kata, ustaz, kalau orang tu kena buang sekolah, selagi bukan kes juvana, kalau dia patah balik, ada orang KPM beritahu kalau saya cakap silap, patah balik buat rayuan, sekolah wajib terima. Sekolah boleh terima, tak pun pindah sekolah sebelah. Tapi pendidikan hak semua rakyat, semua orang bagi pendidikan. Jangan zalimi budak-budak yang tak, jangan zalimi, dia kena dapat pendidikan. Dia memang tak mau belajar, tapi kita nafikan hak dia. Subhanallah tuan-tuan. Kita duk tengok, apalah mak dia tak pergi merayu dekat sekolah, minta masuk sekolah. Balik pergi periksa, cek rumah dia. Tengok dalam rumah, mak pagi hari niaga nasi lemak, lepas tu pergi jadi cashier dekat shopping complex, malam jadi security guard. Mana suami tak pergi ke mana? Tanya dekat mak, kenapa tak didik anak dengan Al-Quran? Dok cerita, kenapa tak mengajar Quran tu, kenapa tak mengajar agama? Ustaz, saya tidak ada masa mengajar pendidikan agama, saya tengah cari sesuatu nak sumbat masuk dalam mulut anak saya. Ekonomi boleh mengganggu gugat agama. Kadal faqr an yakuna kufran. Imam Abu Hanifah menyebut, jangan minta fatwa daripada mufti yang tak cukup gandum dalam rumahnya. Mufti sedang lapar, fatwa berbeza dengan mufti yang kenyang.
Ada beza, ada beza. Tuan-tuan buat decision, tuan-tuan ni semua ni geng Putrajaya ni, decision, semua nak buat keputusan yang besar, tengah stres dengan tengah tenang, lain, betul? Subhanallah. Agama, kita buka satu-satu, kita tengok, rupanya kalau tak boleh selesai, barulah ayat hukum ada. Lebih kurang 80 saja ayat hukum, kata Syekh Abdul Wahab Khalaf. Barulah ayat as-sariqu was-sariqu faqta'u aydiyahuma. Siapa mencuri dipotong tangan. Tentang burah, tentang qisas, orang bunuhlah semula contohnya. Baru ayat tentang ni penguatkuasaan, enforcement. Sebelum tu semuanya galakan, buat baik, jangan bergaduh, kan? Jangan kamu sangka buruk, duduk dalam komuniti, duduk baik-baik. Kena ingat tuan-tuan, nampak simple ya. Orang dalam kampung ni kampung ni tak kampung ni, presiden rumah ni. Presiden 9, semua tengah baik-baik, semua tengah elok-elok. Saya ingat kuliah subuh saya baru ni lah, minggu lepas dekat surah An-Najah. Kan? Surah An-Najah saya dah sebut perkara ni. Tentang penyatuan saya sebut, tuan-tuan jangan main-main. Yang mau baik, yang mau ketenangan, semua ramai orang. Tapi Quran sendiri menyebut innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Di celah-celah kamu ada seorang dua orang yang memang dia tak suka tengok orang tengah berdamai, tengah elok. Ada celah-celah. Dan dia akan cuba cari poin-poin untuk nak bagi orang bergaduh. Keluarga tengah baik, suami isteri tengah baik, ada orang yang memang tak suka. Ada. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Antara sihir yang pertama, sihir memisahkan lelaki dan isterinya. Ada. Kita tak kacau orang, belum tentu. Quran sebut. Quran sebut, ya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Kamu baik dengan orang, belum tentu tak ada orang hasad dengan kamu. Mana tentu. Tak kacau orang pun, kata orang, saya ni tak kata apa ke orang. Tapi kena juga. Kena kalau sebab dalam dunia ada orang hasad. Tapi apa kaedah Quran? Yang nakal itulah kamu kena jaga. Kamu ramai tetapi kamu tak halang yang sedikit itu. Kerana yang sedikit itu jahat, menjadikan habis semua orang. Dia jadi kuat kerana kamu tidak menghalang. Tuan-tuan bacalah sejarah-sejarah daripada zaman Nabi SAW. Saya selalu bawa kisah tentang perang Jamal, perang Siffin. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nabi duduk baik-baik, Muhajirin Ansar. Muhajirin bagi, mai datang Ansar bagi segala-galanya, tuan-tuan baca kan? Bagi semua. Tiba-tiba Nabi baca, selepas kewafatanku kamu akan menyaksikan perselisihan faham yang banyak. Sahabat tak faham benda ni. Takkan nak bergaduh. Tengah duk okey-okey ni. Nabi tengah bergurau dengan cucu Nabi Hasan. Nabi kata sesungguhnya dia akan meleraikan dua pertentangan kaum Islam yang besar. Fi'ataini 'azimatain. Takkan nak bergaduh. Kalau ramai-ramai seorang dua orang bergaduh, logiklah ni nak bergaduh besar ke? Takut, tak tahu berlaku. Tapi apa yang berlaku pada zaman Osman dibunuh dalam rumah sedang mengaji Quran. Isteri dibunuh, Nailah dipotong jarinya. Tak pernah terfikir oleh sahabat Nabi. Tak pernah terfikir. Ali tak lawan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Zubair al-Awwam hantar tentera. Talhah bin Ubaidillah sedih. Sa'ad bin Abi Waqqas balik belah kambing. Orang tanya, kenapa orang tengah berebut jawatan tu, jawatan ni, tengah selisih persebalahan politik, kenapa engkau belah kambing? Ada. Padahal dia sahabat, sepatutnya dialah kena join A ke, join geng B ke. Dia tak mau join. Sebab apa? Aku tak nak sesama sahabat. Aku tak boleh. Semua dia kawan aku. Ada sampai tahap macam tu. Ini kibarus sahabah. Sebab itu kita bila tengok sejarah yang berlaku sampai hari ini, ada benda yang tak boleh disatukan. Sampai hari ini tak settle. Antaranya ialah Sunni dan Syiah. Daripada benda kecil-kecil ya. Siapa jaga jenazah Nabi? Ali. Sikit je. Tapi sebab orang munafik duk cucuk-cucuk, sampai hari ini tak settle. Bukan tak boleh, tapi sampai hari ini tak tahu kenapa tak settle. Sebab tu kita kena tengok. Kita tengok bukan setakat kita nak bahagia, tapi kita kena jaga juga unsur-unsur yang tidak baik. Maka imam, surau, pengerusi surau, pihak balai, orang politik, orang ada kepimpinan, maka dia tengok macam mana nak jadi seperti Hasan cucu Nabi yang Nabi sebut. Dialah pelerai. Dialah yang tahu, nampak ura-ura nak gaduh, dia bagi isyarat. Nampak macam Ali kalau pergi jumpa dengan Aisyah dekat medan pertempuran, bukan nak bergaduh, nak minta statement, tapi sebab bawa tentera, yang ni pun bawa tentera. Hasan kata, jangan ayahku, jangan, sagi perang. Tak apa, kita nak minta penjelasan kenapa kamu datang serang aku. Tak apa, kita nak meeting ya, nak meeting. Pergi meeting, apa berlaku? Perang.
Hasan. Cuba jadi dalam kampung kita jadi macam Hasan. Dalam grup orang tengah berkelahi, kita main dengan relax. Relax, brother. Kita penenang, insya-Allah. Jadi seperti Hasan. Semoga Allah lah merahmati kehidupan kita semua, insya-Allah. Jadi 1-2 soalan. Cukup lah kot panjang-panjang. Sopi lah ni saya jarang lama. Azan yang stop terus lah ni. Ini yang tuan suruh panjang sikit. Saya panjang sikit. Ada 1-2 soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laginya begitulah. Jadi soalan saya begini. Masa saya bekerja dulu, sahabat saya satu pejabat, dia kata aku memang bahagia baik dengan suami aku. Tiba-tiba aku seronok. Aku rasa alhamdulillah suami aku sangat nasi. Kenapa? Kata sebab aku hari-hari buat dosa besar pada suami aku. Kenapa itu berlaku? Kerana aku dapat tahu suami aku kahwin lagi satu. Tak bagi tahu aku, tiba-tiba dia dapat anak. Jadi bila balik aku hamun, aku hampus, aku pakai hamun dia. Jadi bila dia mati, aku rasa wah baguslah bila dia mati. Aku sabar dosa-dosa besar. Jadi soalan saya, bagaimanakah si isteri ini nak minta ampun dengan suaminya? Saya kata dia, kalau suami kau dah mati, bila orang telah mati, maka putuslah hubungan kita dengan dia. Ada juga perkara yang dibawa. Jadi bagaimana bukan tak minta ampun lagi juga, kau mati ampun dia dengan dia dah mati. Haji, tahan cerita panjang kahwin dua lah apa semua tu kan. Tapi betul lah, point dia adalah macam Haji tanya tadi. Orang mati, kita pernah buat salah. Saja saya tanyalah tuan-tuan satu soalan. Kalau kita buat jahat dengan orang, orang tu tak maafkan kita, boleh tak orang tu ambil tindakan begitu? Saya buat jahat dengan Tuan tak maafkan saya, boleh tak Tuan buat begitu? Berdosa tak Tuan tak maafkan saya? Tuan faham soalan? Faham tak? Saya buat salah dengan dia, dengan Tuan tak maafkan saya, berdosa tak Tuan? Maknanya dia ada hak untuk tidak memaafkan. Betul? Memaafkan lebih baik. Memaafkan lebih baik. Tapi kalau dia tak nak maafkan, Nabi, bila Nabi masuk Mekah, masuk Mekah, Nabi kata apa? Idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah kamu semua dibebaskan. Ana rahmatun muhdatun. Aku rahmat sekalian alam yang telah dihadiahkan. Orang yang buat jahat dengan Nabi, Nabi kata, jangan, aku maafkan. Nabi kata, masuklah Masjidil Haram dengan tenang. Siapa masuk Masjidil Haram, dia akan dapat keamanan. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia akan datang keamanan. Abu Sufyan ni musuh Nabi. Bila Nabi letak dia sama taraf dengan Masjidil Haram, dia rasa bangga. Dia pun jadi seronok. Nabi maafkan. Tapi sebenarnya ada tak yang orang Nabi tak maafkan? Ada. Nabi suruh cari. Sebahagian kata 7, sebahagian kata 9 orang yang Nabi tak maafkan. Cari dan bawa ke muka pengadilan. Tenteranya Wahsy contohnya. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Tapi Ikrimah subhanallah masuk Islam. Dia sedih, dia jahat dengan Nabi. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan pergi Mu'tah. Bukan Mu'tah, Yarmuk, tuan-tuan pergi. Orang sebut Yarmuk Yaumul Ikrimah. Yarmuk adalah hari Ikrimah, 80 kesantikan. Sebab aku buat jahat kat Nabi, 80 kesantikan syuhada. Ni sahabat Nabi. Wahsy bunuh pak saudara Nabi tu. Baling tombak pak saudara Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi kecil hati dengan dia. Nabi kata bawa dia ke muka pengadilan. Nabi tak maafkan dia. Tapi bila dia peluk Islam, Nabi tak ada hak lagi. Tapi Nabi kecil hati. Nabi kata apa? Siapa yang peluk Islam bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Tapi Nabi kata, Wahsy, kau jangan duduk dekat dengan aku. Nampak Nabi? Dia jujur, jangan duduk. Takut Nabi takut keluar perkataan tak baik. Dia bukan benci, tapi dia teringat dekat pak saudara. Saya nak sebut sebab itu dalam agama menyebut antara tanda-tanda munafik 4. Ada sebahagian sebut 3. Ayatul munafiq idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sebahagian menambah dengan satu lagi, apabila dia bertengkar, dia melampaui batas. Sebab itu tuan-tuan, peringatan untuk kita, kalau buat jahat dengan orang, jangan melampau. Ada orang
Buat jahat sikit boleh maafkan, tapi kalau melampau ada orang tak boleh terima. Sebab tu peringatan untuk kita. Jadi macam kita, kalau kita dah pernah buat salah dengan orang tu meninggal dunia, kalau bab melibatkan duit, kena bagi. Macam mana nak bagi? Takkan nak tabur dekat kubur? Warisnya. Habis tu ustaz, kalau kami asing, saya dulu pegang fatwa waktu sekolah dulu, curi kedai asing tak apa, kedai Pak Mat tak boleh. Dululah dulu kita curi kedai asing tak apa, kedai Pak Mat tak boleh. Dulu kecil-kecil dulu, kita pun tak tahu fatwa mana datang. Bila kita besar, cari kedai asing tak jumpa, macam mana kita nak bagi? Tazkiyatul mal. Dah tak tahu dah, cari tak jumpa, tazkiyatul mal, penyucian harta. Estimate lebih kurang berapa ringgit? Lebih kurang RM10 kot. Coklat hari tu kau ambil. Pilah dekat mana-mana, lakukan penyucian harta, antaranya bagi kepada NGO badan kebajikan masyarakat contohnya. Bagilah. Itu bukan maksud niat sedekah. Sedekah lain. Sedekah kita seronok nak dapat pahala sunat. Ini sebab dosa kita. Contoh satu, kalau melibatkan harta. Kalau melibatkan benda yang perkataan yang menyakitkan, fitnah orang semua percaya, bersihkan fitnah kepada dia. Satu. Kalau melibatkan perkataan buruk waktu dulu hidup dengan dia, macam-macam kita buat, tuan-tuan, ada dua. Satu, taubat pada Allah. Satu lagi, iringilah dengan perbuatan yang baik. Buatlah amal kebajikan. Sebab amal kebajikan boleh menghapuskan dosa. Dah tak boleh nak buat macam mana dah. Kita taubat pada Allah dan kita buat kebajikan. Tak kisahlah sedekah ke apa, itulah. Dah tak boleh nak minta maaf dah. Apa? Nak minta maaf kat kubur pun tak boleh dah. Habis. Sebab itu peringatan untuk kita semua, insya-Allah. Saya rasa tak kiralah suami isteri buat salah pun, suami dan isteri ni kita minta Allah ampun dosa sesama kita. Kadang-kadang kita anggap kita dosa dengan kawan banyak. Boleh jadi kita kadang dosa dengan ipar duai pun banyak. Boleh jadi kita dosa dengan mak mertua, pak mertua pun banyak. Boleh jadi kita dosa dengan adik-beradik pun banyak. Kita ingat kita okey, tapi kita tak okey sebenarnya. Jadi kita minta ampun, tak maaf. Saya pun takut tuan-tuan pun hilang bahagia sebab dia tengok 8.45 dah. Jadi saya pun tak boleh lama-lama. Cukuplah tuan-tuan. PKP ni dia tak boleh lama-lama. Mereka rasa risau. Kata bahagia dah hilang, kata kan. Jadi kita pun harapkan Allah mendatangkan rahmat kepada kita semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sesuatu penduduk qaryah itu takut, taat kepada Allah, beriman pada Allah, Allah turunkan rahmat dan barakah. InsyaAllah di atas bumi Putrajaya ini Allah turunkan rahmat untuk kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.